wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair, amma ba'du. Pertama sekali insya-Allah kita buka majlis kita dengan baca al-Ummul Kitab Al-Fatihah. Alhamdulillah. Pertama sekali kita panjatkan kesyukuran ke Allah Subhanahu Wa Taala kerana alhamdulillah dengan izinnya kita dapat sama-sama berkumpul lagi dalam majlis ilmu pada malam ini untuk kita sama-sama meneruskan lagi lah sesi pembacaan kitab Safilatul Lajah. Okay, jadi semalam tak ada sesi kemarin. Untuk sesi kemarin kita dah mula masuk pada fasal waktu-waktu solat. Baik, jadi kita dah menceritakan tentang waktu zuhur, kita dah ceritakan tentang waktu asar. InsyaAllah hari ini kita akan masuk tentang waktu maghrib pula. Okey, sebelum itu, seperti biasa, kalau sepanjang penyampaian Al-Laili, suara tidak jelas ataupun tiba-tiba tersekat dan sebagainya, boleh terus beritahu kat chat, tulislah tak jelas ataupun tersekat-sekat. Okey. Tanpa buang masa, kita sambung. Kita mulakan pembacaan. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini wa ja'alana minal mukhlisina biqira'atihi amin. Wa awwal waqtil maghribi. Kita mula dari wa awwal waqtil maghribi. Wa awwal waqtil maghribi, dan bermula awal waktu maghrib itu ataupun bermula masuknya waktu maghrib itu ghurubus syamsi, tenggelamnya matahari. Tenggelamnya matahari. Apabila semua matahari itu dah tenggelam, maka masuklah waktu maghrib. Wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar. Dan berakhirnya waktu maghrib itu ghurubus syafaqil ahmar. Apabila hilang dia mega merah. Apabila hilang dia mega merah. Tafadhal, kalau bertanya tapi lain tajuk silakan tanya aje. Silakan tanya aje. InsyaAllah kan, kalau ada sebarang apa soalan ke apa, kita akan jawab pada akhir sesi. Kalau tanya silakan tanya dulu. Apa tajuk ke, luar tajuk ke, silakan tanya je. Tapi akhir sesi nanti insyaAllah kita jawab. Okay, sambung. Tadi, okey, guru bermula maksudnya waktu maghrib itu guru bersyamsi, yakni tenggelamnya matahari. Apabila selesai tenggelamnya matahari, kemudian akhir waktu maghrib itu apabila hilangnya mega merah di kaki langit. Apabila hilangnya mega merah di kaki langit. Okey, baik. Untuk terbenamnya matahari itu, untuk apabila masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari itu, pertama sekali terbenam seluruh matahari itu dah tenggelam. Bukan matahari separuh tenggelam ke ataupun baru sebahagian tenggelam ke. Bila dah sepenuhnya tenggelam, barulah kita kira itu masuk waktu maghrib. Okey. Kemudian tenggelam tu ataupun terbenam yang macam mana? Terbenam tu terbenam pada dataran hamparan yang bebas dari bukit dan gunung. Maksudnya matahari tu ah, hilang pada dataran hamparan yang bebas dari bukit dan gunung. Contoh yang paling senang, laut lah. Laut. So bila kita tengok kat laut tu, matahari tu tenggelam. Matahari tu tenggelam, habis tenggelam, itulah maksud dia. Bukan matahari tenggelam tapi
Ditenggelam di belakang bukit. Maksudnya ada bukit, lepas tu pada kita punya point of view, pada kita punya penglihatan, matahari tu dah tenggelam dah, tapi sebenarnya matahari tu ditenggelam belakang bukit. Itu kita tak kira yang tu. Yang kita nak matahari tenggelam tu tenggelam macam mana? Dengan apabila sekira apa? Dengan kadar macam mana? Kalau di apa nama? Tenggelamnya matahari tu, kalau depan kita tu ada dataran hamparan, maksudnya tak ada bukit, tak ada gunung, sebagai contoh macam laut lah. Macam laut kan. Kita nampak matahari tu dah hilang, tenggelam kat situ. Itu yang kita maksudkan. Tenggelam macam tu lah. Bukan terbelamnya matahari tu terbelam tapi dia belakang bukit. Bukan. Okay, itu untuk jelasan ghurubus syamsi, yang ini tenggelamnya matahari. Kemudian wa akhiruhu ghurubus syafaqil ahmar, dan akhir waktu maghrib itu apabila berakhirnya waktu maghrib itu apabila hilangnya syafaqil ahmar, mega merah di langit. Maksudnya selepas selepas tenggelamnya matahari, apabila selepas tenggelamnya matahari, kan kita akan nampak macam apa, sinar-sinar merah bagi cahaya matahari tu kan, benda-benda macam tu kan. So apabila hilang dia sinar merah tu, bukan sinar merah tu, mega merah lah, kat langit tu dah hilang kemerah-merahan tu, maka dengan hilang je kemerah-merahan tu, maka berakhirlah waktu maghrib. Hazal qaul qadim lil Imam Syafi'i. Ini ialah qaul qadim. Qaul qadim Imam Syafi'i. Qaul dia ada dua, qaul qadim dan qaul qadim dan qaul jadid. Qaul qadim ni pendapat lama, qaul jadid ni pendapat baru. Jadi pendapat yang mengatakan berakhirnya waktu maghrib ialah dengan hilangnya mega merah di langit, itu ialah qaul qadim Imam Syafi'i, pendapat lama Imam Syafi'i. Adapun qaul jadid bagi Imam Syafi'i, pendapat baharu bagi Imam Syafi'i, dia kata apa? Dia kata bermasuknya ataupun awal waktu maghrib itu, maksudnya waktu maghrib itu, uh, macam tadi, guru bersyamsi, tenggelamnya matahari. Kemudian diikuti dengan kadar waktu kita ambil wuduk, kemudian kita solat sunat 2 rakaat, kemudian dengan kadar kita solat maghrib, kemudian tambah lagi dengan kadar kita solat ba'diyah. Lepas tu dah selesai tu, dah habis kadar tu, dah habis kadar tersebut tu, dah dikira keluar waktu maghrib. Dah habis kadar tu dikira keluar waktu maghrib. Dia tak masuk waktu isyak lagi. Tapi dah dikira keluar waktu maghrib. Kadar dia macam mana? Selepas terbelamnya matahari tu, kadar kita ambil wuduk, kemudian kita solat 2 rakaat, solat sunat 2 rakaat, kemudian kita solat maghrib, kemudian kita solat ba'diyah. Habis tu, itu telah dikira keluar waktu maghrib. Mengikut qaul jadi Imam Syafi'i. Ulang balik kadar dia, kadar seorang ambil wuduk, kemudian solat 2 rakaat, kemudian solat maghrib, kemudian solat ba'diyah. Itu qaul jadi mengikut Imam Syafi'i ya. Akan tetapi telah ditarjihkan oleh ulama Asy-Syafi'iyah, telah ditarjihkan oleh ulama Asy-Syafi'iyah untuk memakai qaul qadim Imam Syafi'i. Pakai qaul qadim Imam Syafi'i. Apa qaul qadim dia? Qaul qadim adalah kitab Ghurubul Syafaqil Ahmar. Akhir Mengikut tarjih ulama Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'i, mereka bertarjihkan qaul qadim Imam Syafi'i, iaitu akhir waktu maghrib ialah hilangnya mega merah. Macam tu. So tadi ada dua. Mengikut akhirnya waktu maghrib ni, mengikut Imam Syafi'i, ada dua. Qaul qadim dia mengatakan guru bersyafaqil ahmar, hilang mega merah. Ataupun ada lagi satu qaul jadid mengikut Imam Syafi'i, dia kata kadar waktu maghrib ini ialah selepas terbelah matahari tu, kadar kita ambil wuduk, solat 2 rakaat, solat maghrib dan solat ba'diyah. Habis kadar tersebut tadi tu, dah habis semua tu, dikira dah keluar waktu maghrib. Tapi tak masuk lagi lah waktu isyak. Itu mengikut qaul jadid Imam Syafi'i. Akan tetapi ulama-ulama Syafi'iyah bertarjihkan qaul qadim. Qaul qadim yang mana?
Ghurub syafaqil ahmar, hilang je mega merah di kaki langit. Means, maksud dia pakai lebih berat lah, lebih berat. Ulama-ulama Syafi'iyah lebih berberatkan ataupun boleh kata pakai ghurub syafaqil ahmar. Akhir waktu maghrib itu ialah hilang je mega merah. Okey, itu untuk waktu maghrib. Awal waqtil isya. Kemudian kita masuk waktu isyak pula. Awal waqtil isya, dan awal waktu isyak ataupun maksudnya waktu isyak itu ghurub syafaqil ahmar. Hilang dia mega merah. Hilangnya mega merah di langit. Kemudian wa akhiruhu, dan berakhirnya waktu isyak itu tulu'ul fajri sadiq, terbitnya fajar sadiq. Fajar ada dua, fajar kazib dengan fajar sadiq. Fajar kazib dulu akan muncul, kemudian barulah fajar sadiq. Kalau baca secara mendalam atau di lebih detail sikit dalam kitab-kitab fiqh, dia ada bagi tahu perbezaan fajar sadiq dengan fajar kazib ni macam mana. Tapi kalau terangkan pakai mulut susah kot. Dia kena tunjuk perbuatan baru senang nampak. Tetapi pokoknya tulu'ul fajri sadiq. Terbitnya fajar sadiq. Kemudian itu selesai untuk waktu isyak. Wa awwalu waktu subhi, dan bermula awal waktu subuh ataupun masuknya waktu subuh itu bila tulu'ul fajri sadiq, terbitnya fajar sadiq. Wa akhiruhu, dan akhirnya tulu'ul syamsi, terbitnya matahari. Berakhir waktu subuh apabila terbitnya matahari. Itu selesai untuk waktu subuh. Kemudian terus lagi al-ashfaqu salasatu. Ada 3 jenis mega. Ashfaq ni boleh terjemahkan mega lah. Yang pertama, ahmar, merah. Mega merah. Yang pertama mega merah. Mega merah tu yang kita nampak ketika maghrib tu lah. Ketika maghrib nampak ada kemerah-merahan pada langit. Itu kita panggil mega merah. Kemudian wa asfar, puling. Ada juga mega kuning. Kita akan nampak kekuning-kuningan. Kemudian abyad, putih. Kita nampak mega keputihan, cahaya-cahaya keputihan. Ada 3 jenis mega tu. Jadi al-ahbaru, bermula mega merah itu maghribun, menunjukkan waktu maghrib. Ada je mega merah itu waktu maghrib. Kemudian wal asfaru wal abyadu, apabila muncul mega kuning dan kemudian diikuti dengan mega putih itu menandakan isyak. Maksudnya apa? Apabila nampaknya mega merah di langit, ya dulu ala waqtil maghribi, itu menunjukkan waktu maghrib. Maka apabila hilang je mega merah, diganti pula dengan asfar, maka itu menunjukkan dah masuknya waktu isyak. Macam tu. Kemudian lepas asfar tu baru dia akan jadi abyad. Macam tu lah, itu maksud dia. Maka apabila kita nampak di langit tu ada mega merah, itu menandakan waktu maghrib. Apabila kita dah tak nampak mega merah dah di langit tu, maka itu menandakan waktu isyak. Tak ada mega merah maksudnya ah, maksudnya ada mega kuning pula lah. Kemudian bila dah kuning tu ditukar, bila dah selepas kuning putih pula. Macam tu.
Maka dia berubah hilang merah-merah itu. Maka ketika itu dah masuk waktu isyak. Kemudian pergi ke perenggan seterusnya. Wa yuddabu ta'khiru salatil isya'i, dan disunatkan melewatkan solat isyak ila ay yaghiba asyafaqul asfaru wal abyadu, sehinggalah hilang bega kuning dan bega putih di langit. Maka disunatkan untuk kita melewatkan sedikit solat isyak sehingga hilang syafaqul asfar, yakni bega kuning dan bega putih di langit. Kerana apa? Khurujan minal khilafi. Kerana ingin keluar daripada khilaf. Khilaf apa? Ada ada sebahagian ulama mengatakan maksudnya waktu isyak apabila hilangnya syafaqul abyad. Ada sebahagian ulama mengatakan waktu isyak tu masuk apabila hilangnya syafaqul abyad, bega putih. Kita belajar tadi syafaqul ahmar kan? Tapi ada sebahagian ulama juga mengatakan maksudnya waktu isyak bermula maksudnya waktu isyak itu apabila hilangnya syafaqul abyad. Maka kita nak keluar daripada khilaf, maka kita nak keluar daripada khilaf, dalam arti kata lain kita nak ambil jalan selamat, kita tunggu je. Bega putih dah hilang. Bega putih hilang. Bila bega putih hilang, lagi akan jadi apa? Lagi akan jadi betul-betul gelap. Dia betul-betul gelap lah. Jadi kita tunggu bega putih tu hilang, barulah kita solat. Barulah kita solat isyak. Sebab apa? Sebab nak keluar daripada khilaf. Macam tu. Akan tetapi, melakukan solat di awal waktu tetap lebih afdal. Maksudnya tetap lebih menjadi keutamaan. Melakukan solat di awal waktu. Solat di awal waktu itu lebih menjadi keutamaan. Jadi kalau kita yang memakai pendapat Syafaqul Ahmar, guru Abu Syafaqul Ahmarli, maka memang disunatkan kita melewatkan solat sehingga hilang bega putih di langit tu. Sebab nak keluar daripada khilaf. Tapi tetap diutamakan kita melakukan solat di awal waktu. Maksudnya dia berbual waktu isyak, kemudian kita berwuduk, solat sunat, kemudian kita buat solat. Kiranya di sini, poinnya kiranya kat sini dia kata memang sunat untuk melewatkan solat kan sehingga hilangnya syafaqul abyad tu. Tetapi tetap lebih menjadi keutamaan untuk kita melakukan solat di awal waktu. Means apabila hilang huruf syafaqil ahmar tu, hilangnya hilangnya apa merah-merah tu, kemudian kita solat. Itu tetap lebih menjadi keutamaan. Jadi itu kita dah selesai berceritakan tentang awqatus solah. Kita masuk fasal baru. Faslun fil awqatil lati tahrumu fiha as-salatu. Pasal pada menerangkan tentang waktu-waktu yang diharamkan ketika itu untuk solat. Jadi tadi kita dah cerita tentang waktu-waktu solat, dan sekarang kita nak cerita pula waktu-waktu yang haram untuk kita lakukan solat. Tahrumu as-salatu allati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqarinun fi khamsati awqatin. Tahrumu as-salat, haram boleh solat, allati laisa laha sababun, yang tidak baginya sebab mutaqaddimun. Mutaqaddimun dengan maksud yang mendahului, sebab yang mendahului. Wala muqarinun, dan bukan juga sebab yang mengiringi. Muqarinun tu sebab yang mengiringi. Mengiringi. Okay, jadi sebelum anda masuk waktu-waktu yang diharamkan solat ni, sebelum anda masuk waktu-waktu yang diharamkan solat ni,
kita apa, Ana terangkan sedikit dululah tentang jenis-jenis solat sunat yang ada. Tentang jenis-jenis solat sunat yang ada. Ini tak ada dalam ini kita pernah lalu sekejap dalam kitab ni. Elok buat catatan lah. Kalau ada buku nota dengan pen lah boleh tulis. Solat sunat ni dia terbahagi kepada 3. Yang pertama, solat sunat muakkatah. Juga dikenali sebagai solat sunat rawatib. Solat sunat muakkatah ataupun solat sunat rawatib, maksudnya solat itu solat apa? Itu solat-solat yang dia punya waktu-waktu yang tertentu. Waktu-waktu yang tertentu. Rawatib dia punya mufrad dia rawatibah. Maksudnya dia punya tertib-tertib. Dia punya dia solat yang punya solat-solat yang punya tertib-tertib waktu yang tersendiri. Sebagai contohnya solat yang muakkatah ni, solat-solat yang muakkatah ni solat-solat yang mana? Contoh seperti solat-solat ba'diyah, apa seperti qabliyah subuh, ba'diyah zuhur, qabliyah zuhur. Lepas tu seperti solat duha. Kenapa? Sebab solat duha kan dia ada waktu-waktu serta waktu tertentu dia kan. Lepas tu contoh apa lagi? Solat witir. Itu kita panggil dia sebagai solat sunat muakkatah ataupun juga dikenali sebagai solat-solat rawatib. Iaitu solat yang punya waktu-waktu dia tersendiri. Sebab dia ada tetappan waktu dia sendiri. Dia ada tertib waktu dia tersendiri. Itu muakkatah. Kemudian ada juga solat-solat zat sababin. Solat-solat yang berlaku kerana sebab. Solat-solat yang punya sebab. Yang ini diterbahagi kepada 3. Yang ini diterbahagi kepada 3. Ada sebab yang pertama, sebab yang mutaqaddim. Yang ini sebab tu mendahului. Kemudian yang kedua, sebab yang muqarin. Sebab itu dia beriringi. Kemudian yang ketiga, sebab itu dia menyusul. Itu yang ketiga. Sebab itu menyusul. Penerangan dia nanti. Lepas tu, ini bahagian ketiga pula. Tadi bahagian pertama, solat-solat muakkatah ataupun rawatib. Solat yang punya waktu-waktu dia tersendiri. Lepas tu ini yang kedua, solat yang zat sabab. Dia punya solat yang berlaku atas sebab. Kemudian yang ketiga ialah solat sunat mutlak. Solat sunat mutlak ialah solat-solat yang tidak dengan apa-apa waktu. Dia solat yang tak terikat dengan apa-apa waktu. Sebagai contohnya solat sunat mutlak lah. Apa solat-solat mutlak yang kita biasa tahu? Macam solat-solat taubat, solat hajat, solat taubat, solat hajat, dua tu. Itu kira solat-solat mutlak tu. Solat yang tidak terikat dengan waktu. Kita nak buat bila-bila pun tak kisah. Itu solat mutlak. Okay, jadi kita kembali kepada bahagian kedua tadi. Kita kembali kepada bahagian kedua tadi. Iaitu solat yang dia mempunyai sebab. Kita bahagi kepada 3. Yang pertama tadi, solat yang sebab dia mutaqaddim, mendahului. Maksudnya macam mana mendahului tu? Sebab dia lakukan solat itu berlaku dahulu, kemudian barulah berlaku solat itu. Kemudian barulah berlaku solat itu. Dia ada sebab dulu, dia berlaku sebab dulu, kemudian barulah berlaku solat itu. Sebab tu bahagiannya mutaqaddim, jadi solat yang sebabnya mendahului. Maksudnya ada sebab dulu kemudian baru berlaku solat. Sebagai contohnya solat
Solat wuduk. Solat wuduk. Solat wuduk ni apa? Solat sunat yang kita melakukan, yang kita lakukan dengan sebab wuduk. Itu solat wuduk. Solat yang kita lakukan dengan sebab wuduk. Jadi untuk jadi macam mana dia punya penjelasan dia? Kan kita berwuduk dulu. Kita berwuduk dulu kemudian baru kita solat. Jadi itulah maksudnya sebab mendahului solat. Maksudnya berlaku sebab itu terlebih dahulu kemudian baru dia solat. Kalau macam solat wuduk ni macam mana? Berlaku sebab terlebih dahulu iaitu wuduk kemudian barulah dia solat. Itu solat wuduk. Termasuk juga solat qada. Termasuk juga solat qada. Solat qada ni untuk sunat pun boleh, fardu pun boleh. Untuk solat untuk solat qada ni kan, untuk solat qada ni dia tidak limited kepada apa fardu sahaja ya. Solat sunat juga boleh diqada. Jadi solat sunat yang tadi kita cerita muaqqatah. Solat sunat yang uh, dia ada waktu-waktu dia tersendiri. Jadi ada kata kita terlepas, solat sunat pun kita boleh qada. Jadi solat qada tak kisahlah fardu ataupun sunat pun sama di dalam tim yang sama iaitu solat yang sebab dia mendahului. Jadi apa sebabnya? Kita tertinggal solat. Contoh tertinggal solat Zuhur. Kemudian dah berlaku sebab tu barulah lepas tu kita mengerjakan solat qada tu. So means ada sebab terlebih dahulu kemudian barulah kita buat solat itu. Berlaku je solat qada tadi sebab apa? Sebab kita tertinggal solat tu. Itu sebab yang mendahului. Kemudian bahagian kedua, sebab yang muqaril ataupun sebab yang mengiringi. Mengiringi ni maksudnya sama-sama. Sebab tu sekali dengan solat tu sama-sama. Contohnya apa? Kusuf. Solat-solat kusuf. Solat gerhana. Jadi solat gerhana kan ada gerhana. Lepas tu ketika gerhana tu kita buat solat sunat tu kan. So sebab dia mengiringi sama-sama. Termasuk juga yang dikira solat apa yang dikira sebab yang mengiringi ni uh, solat istisqa, solat tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid ada yang kata dia termasuk dalam solat yang sebab mengiringi. Ada yang mengatakan dia termasuk dalam golongan solat yang sebab dia mendahului. Ada yang kata yang mengiringi, ada yang kata mendahului. Kalau tahiyatul masjid, apa penjelasannya? Tahiyatul masjid, kan kita buat solat sunat tu dengan sebab kita memasuki masjid. Jadi macam itulah. Jadi ada yang mengatakan sebab dia tu sebab yang mengiringi. Sebab apabila kita dah masuk ke dalam masjid tu, bila kita dah masuk dalam masjid tu, kan kita boleh solat sunat. Tapi kalau dalam waktu yang tertentu kita tak buat solat sunat, maka kita dah tak boleh dah buat solat tu. Sebab tu dikira mengiringi. Ada yang kata juga solat sunat tahiyatul masjid ni dia termasuk dalam golongan sebab yang mutaqaddim, sebab yang mendahului. Sebab apa? Sebab kan kita masuk masjid dulu. Lepas tu baru kita solat. Macam tu. Jadi dia termasuk dalam ada yang kata mendahului. Ada yang kata mengiringi. Antara dua tu lah. Tapi lebih kuat kepada mengiringi. Okey, itu sebab yang mengiringi. Lepas tu yang ketiga, ada sebab yang menyusuli. Ada yang sebab solat yang berlaku, sebab dia menyusuli. Maksudnya, ada solat tu dulu, kemudian barulah sebab itu berlaku. Sebagai contohnya, solat sunat, solat ihram. Sebagai contohnya, solat ihram. Solat ihram ni, orang buat, orang akan solat itu dulu. Kemudian, bila orang dah solat ihram tu, barulah seorang tu akan lihat ihram. Orang akan buat solat ihram tu dulu, lepas tu baru dia ihram. Means solat tu dulu berlaku, kemudian barulah sebab tu berlaku. Sebab dia ihram. So dia solat dulu, kemudian baru dia ihram. Itu solat ihram.
So itu termasuk dalam golongan yang solat sunat yang sebab dia menyusul. Means solat dulu kemudian barulah datang sebab dia tu. Itu. Jadi solat yang zatah sababin, solat yang punya sebab, pecahan dia tu ada tiga. Pecahan dia tu ada tiga. Solat yang mendahului, kemudian solat yang sebab dia pertama solat yang sebab dia mendahului, kemudian kedua solat yang sebab dia mengiringi, dan yang ketiga solat yang sebab dia menyusuli. Macam tu. Jadi kita kembali balikkan tadi. Tahrumu solatul lati laisa laha sababun mutaqaddimun wala muqaridun fi khamsati awqatin. Diharamkan solat yang laisa laha sababun. Yang solat yang tidak baginya sebab mutaqaddim, sebab yang mendahului, dan tidak sebab yang mengiringi. Maksudnya apa? Maksudnya ketika 5 waktu yang kita akan cerita esok ni, ketika 5 waktu ni, kita tak boleh buat apa-apa solat melainkan dua solat ni. Solat yang sebab dia mutaqaddim ataupun solat yang sebab dia muqarin. Selain daripada dua ni, kita tak boleh solat, haram pada 5 waktu yang kita ceritakan ni. Wallahu a'lamu bissawab. Okay, jap anda tengok soalan balik ada.